Pada zaman sekarang, mula melabur bukan suatu perkara yang rumit. Semua maklumat yang anda mahukan tentang pelaburan ada di hujung jari. Banyak tip, cadangan, kelas dan macam-macam lagi yang berkait dengan pelaburan dihidangkan di dalam internet. Namun, walaupun mempunyai kelebihan yang telah disebutkan, masih ramai lagi orang di luar sana masih belum mula membuat pelaburan. Jadi, perkongsian pada kali ini akan menyatakan 3 sebab seseorang masih belum mula melabur supaya anda sedar situasi anda sekarang dan dapat melakukan tindakan dengan segera. Sebab pertama, ada perasaan takut rugi. Perasaan takut rugi antara alasan yang sering diberikan orang ramai yang menjadi sebab mereka masih belum mula melabur. Setiap duit yang anda simpan dan kumpulkan pasti ada nilai sentimental yang tersendiri. Mana tidaknya, duit tersebut hasil anda bekerja keras siang dan malam. Tapi, sekiranya anda masih belum melabur dan membiarkan duit anda disimpan di dalam bank sahaja, anda sememangnya rugi kerana anda membiarkan simpanan anda terdedah kepada inflasi. Inflasi merupakan pencuri dalam senyap. Untuk pengetahuan anda, inflasi ini berlaku setiap masa sejak tahun 1971 lagi. Sebelum itu, setiap negara yang mahu mencetak duit mestilah berdasarkan nilai emas yang dimiliki oleh sesebuah negara. Tapi, perkara itu terjadi sebaliknya pada tahun 1971. Cetakan duit berlaku tanpa kawalan sehingga menyebabkan nilai duit jadi jatuh merosot. Melabur bukan tentang untung dan rugi sahaja, tetapi perkara yang lebih penting adalah menyelamatkan duit anda dari dimakan inflasi. Jika anda masih takut untuk melabur kerana takut duit anda hilang, anda boleh letakkan duit anda dalam pelaburan yang rendah risikonya. Terdapat 5 kriteria tempat pelaburan berisiko rendah yang anda boleh pilih mengikut selera pelaburan anda. Pertama, capital protected. Duit tidak akan menjadi negatif. Kedua, consistent return. Walaupun pulangan kecil, tapi beri pulangan yang konsisten. Ketiga, tiada market volatility. Tidak akan jadi negatif secara mendadak. Diversify. Keempat, tidak fokus pada satu instrumen. Dan terakhir sekali, liquidity. Boleh dicarikan dengan mudah dan cepat. Sebab kedua, tak tahu nak mula. Terlalu banyak maklumat yang menjadikan anda overwhelmed dan tak tahu nak bermula dari mana. Oleh itu, aplikasikanlah langkah untuk mula membuat pelaburan supaya anda tidak terperangkap dengan maklumat semata-mata. Langkah pertama, tambah ilmu pengetahuan. Belajarlah dari mereka yang ada kemahiran dan kepakaran tentang instrumen pelaburan, tak kira melalui buku, YouTube dan lain-lain. Ambil sebanyaknya pengalaman melalui teori pembelajaran. Langkah kedua, mulakan saja. Jika bergantung pada teori semata tanpa melakukan tindakan tidak akan menjadikan duit anda selamat atau berganda. Apa yang anda perlu buat adalah mulakan saja dengan 3 teknik iaitu think big, start small dan scale fast. Anda mesti ada objektif pelaburan. Mula dengan modal yang kecil sehingga berjaya buat pertambahan dalam pelaburan. Kemudian, ulang teknik yang sama supaya anda dapatkan pengalaman melabur. Sebab ketiga, tiada modal atau modal tak cukup. Pada masa sekarang, sebenarnya modal sudah tidak menjadi penghalang kerana anda boleh mula melabur dengan modal yang amat rendah seperti RM10. Malahan lebih rendah dari ini pun ada. Ramai orang yang belum mula melabur beranggapan nak melabur mesti ada modal yang besar, sedangkan hakikatnya tidak. Anda hanya perlu bijak mencari pelaburan yang menepati kehendak dan citarasa anda. Sebagai kesimpulan, jika anda tidak keluar dari 3 sebab di atas, anda mungkin melambatkan proses untuk menjadi seorang yang kaya kerana memiliki pelaburan adalah satu senjata untuk sesiapa sahaja menggandakan pendapatan. Pemikiran orang kaya adalah sentiasa memanfaatkan peluang yang ada untuk melabur dengan bijak. Mereka percaya melabur dengan ilmu dalam masa yang sama melabur dalam instrumen pelaburan akan memberi impak pada kekayaan mereka. Jadi, berlaburlah dari sekarang dengan bijak dan seawal yang mungkin. Jadi,
Itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan lebih tips kewangan, teruskanlah mengikuti Shah's Finance.